Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan kongsikan satu rahsia yang tidak pernah anda dengar mungkin mengenai rahsia Tahun Plus, iaitu royalty SIM card. Royalty SIM card ni akan dikira sebagai overriding dalam sistem komisen Tahun Plus. Apa maksud royalty ni? Royalty ni setiap SIM card yang anda keluarkan, sama ada dalam grup anda ataupun kepada grup orang lain, company akan bagi royalty mengikut ranking masing-masing, dan setiap kali SIM card itu top up, anda akan nikmati persen. Okey, contohnya jika anda service center, anda akan nikmati 1% daripada setiap SIM card itu. Kalau anda premium service center, anda akan dapat 3.5. Kalau branch, anda akan dapat 4.5%. Dan kalau anda premium branch, anda akan dapat 6%. Bermaksud, company akan spend 15% daripada setiap kali SIM card itu top up. Contohnya, contohnya SIM card itu top up sebanyak RM100. So, company akan budget 15% daripada top up ini untuk dibahagi kepada 4 ranking yang layak ini, iaitu service center akan dapat RM1, premium service center akan dapat RM3.5, branch akan dapat RM4.5, premium branch akan dapat RM6. Jadi ini bermaksud tidak ada pengurangan persen ataupun tidak mengalami pengurangan komisen. Yang PBR akan dapat 6%, yang service center akan dapat 1%. Okey. Contohnya begini. HQ akan allocate SIM card kepada premium branch sebanyak 1 keping. Okey. Dan premium branch ini pula akan allocate ataupun transfer nombor siri SIM card ini kepada akaun branch. Branch ini pula akan allocate kepada premium service center, akan allocate kepada service center. Kemudian yang service center ini taja kepada normal member, dan normal member ini top up RM100. Apa yang berlaku di sini? Daripada jumlah RM100 ini, service center akan menikmati RM1, iaitu 1%. Daripada RM100 ini, company akan belanja RM3.50 untuk premium service center. Company akan belanja branch RM4.5. Company akan bayar kepada premium branch RM6. Jadi daripada RM100 ini, 15% ataupun RM15 company akan spend kepada 4 ranking ini. Jadi apa yang berlaku jika tidak melalui branch, tidak melalui PSC ataupun tidak melalui SC? Yang premium branch terus menaja kepada normal member. Jadi dalam hal ini, company tetap akan bayar 6%, iaitu kepada premium branch. Jadi bila premium branch ini menikmati RM6 daripada top up normal member, bermaksud company dapat save cost sebanyak RM9. 9% dia tidak perlu bayar lagi kepada branch, premium branch, branch, PS, premium service center dan service center. Sebab itu, untuk maksimumkan keuntungan dalam Tahun Plus ini, ramai yang akan menggunakan akaun yang lebih untuk meraih overriding. Contohnya, dia akan buka akaun branch, dia akan buka akaun PSC dan SC dia sendiri. Jadi bermaksud dia ada 4 akaun. Sebelum SIM card itu diberi kepada normal member, kita akan allocate kepada akaun kita sendiri yang branch, kita akan allocate ke akaun kita PSC, kita akan allocate kita ke akaun SC. Ini bermakna kita akan menikmati 15% cuma menggunakan keempat-empat akaun pribadi kita. Jadi untuk tajaan kita tetap gunakan akaun
premium branch. So, akaun premium branch akan menaja akaun normal member ini untuk meraih direct subscriber sebanyak 17%. Dan overriding sebanyak 15%, tetapi menggunakan 4 akaun. Bermaksud kita akan meraih 32% setiap kali SIM card ini top up. Okey. Okey. Satu lagi kelebihan dalam Tom Plus. Setiap SIM card yang kita beli pada ranking yang sama masa itu, ranking semasa, akan kita lock. Okey, contohnya semasa kita service center, kita akan beli, contoh saya letaklah 200 SIM card. Okey, 200 SIM semasa kita service center. So, 200 SIM ini akan kita nikmati 1% sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Walaupun pada 3-4 bulan kemudian kita naik kepada ranking PSC. Kita contohnya, semasa kita ranking PSC ini, kita beli sebanyak 1000 SIM card terkumpul. Dan 1000 SIM card ini selama-lamanya kita akan dapat 3.5%. Dan bila kita naik kepada ranking branch, mungkin bila kita branch, kita banyak beli SIM card, kemungkinan kita beli SIM card sebanyak 5000 SIM card. Dan 5000 SIM card ini kita akan nikmati 4.5% selama-lamanya. Walaupun 5000 SIM card ini naik kepada ranking lebih tinggi ataupun sama tahap dengan kita. Okey. Dan mungkin anda premium branch, dan bila anda premium branch, mungkin di sini SIM card yang anda beli semakin bertambah. Saya letaklah contoh 10,000 SIM card. So, 10,000 SIM card ini anda akan nikmati 6% selama-lamanya. Jadi, dalam sistem komisen anda akan lihat masih ada yang service center overriding, premium service center overriding, branch overriding, dan premium branch overriding. Jadi, di sini menjadikan komisen ahli Tom Plus tidak akan menurun kerana setiap SIM card yang dia supply, dia akan lock walaupun downline-nya itu naik kepada ranking sama ada lebih tinggi ataupun sama level dengan dia. Okey, itu kelebihan seterusnya dalam sistem overriding Tom Plus. Okey, seterusnya dalam Tom Plus juga, contoh apa yang berlaku apabila downline anda naik ranking. Contoh, saya seorang premium branch. Saya akan allocate kepada akaun saya branch. Saya akan allocate kepada akaun saya premium service center. Saya akan allocate kepada akaun saya SC. Barulah saya taja kepada normal member. Okey. Contohnya, normal member ini beli sebanyak 100 SIM card. 100 SIM card ini saya akan raih sebanyak 15% overriding menggunakan keempat-empat akaun saya. Tapi normal member ini tidak akan selamanya normal member. Dia akan cuba naik kepada ranking service center. Apa yang berlaku bila dia naik ranking service center? Kemungkinan dia akan beli sebanyak 120 SIM. Okey, 120 SIM card ini, yang normal member ni akan bermulalah untuk dapat overriding sebanyak 1%. Yang 100 SIM card yang dahulu dia tidak dapat 1%. Hanya yang 120 SIM card ini sahaja, sebab 120 SIM card ini dibeli ketika dia ranking service center. So, bila service center, saya akan allocate ke akaun premium branch, ke akaun PSC dan kepada akaun dia. Saya tidak menikmati lagi akaun SC ini. Tapi yang 100 SIM card yang sama, yang dahulu, saya tetap dapat 1%. Cuma yang 120 SIM card sahaja yang terbaru saya tidak dapat. Okey, dia akan usaha lagi untuk naik ranking lebih tinggi premium service center. Mungkin di premium service center ini dia akan order SIM card lebih banyak. Mungkin contoh 500 SIM card. So, 500 SIM card ini sahaja yang dia layak untuk dapat overriding sebanyak 3.5%. Yang 120 kekal 1%. Dan 500 SIM card ini saya akan allocate ke akaun branch saya
kemudian terus kepada akaun PSC dia. So, saya masih meraih akaun PBR dan branch, iaitu 6% dan 4.5. Dia akan dapat 3.5% daripada 500 SIM card yang sama. Okey. Satu masa nanti dia akan usaha untuk naik kepada branch. Mungkin ketika branch dia akan order lebih banyak SIM card, iaitu contohlah 10,000 SIM card. So 10,000 SIM card ini lah yang dia akan dapat sebanyak overriding 4.5%. Yang dahulu 500 SIM card dia masih dapat 3.5. Yang dahulu 120 SIM card dia masih dapat 1% selama-lamanya. Dan 100 SIM card ni dia tidak akan dapat overriding selama-lamanya. Jadi saya akan allocate terus daripada PBR ke account branch. Okey, saya akan dapat 6%, dia akan dapat 4.5%. Dan satu masa nanti dia akan sama ranking dengan saya, iaitu sama-sama ranking premium branch. Masa ini dia kena beli direct daripada HQ, dan saya tidak menerima lagi apa-apa overriding daripada premium branch dia, sebab dah sama level, kita tidak boleh allocate. Tetapi yang 100 SIM card yang pertama saya akan dapat 15%, sebab saya overriding 4 account. Yang 120 SIM card yang sama, saya tetap akan dapat 14%. Yang 500 SIM card, saya tetap dapat 10.5%. Yang branch saya tetap dapat 6%. Jadi SIM card yang dahulu ini, saya akan tetap dapat sampai bila-bila walaupun dia telah naik ranking. Inilah yang kita panggil lock, yang mana sistem ini dibuat untuk menjaga komisen setiap ahli supaya sentiasa meningkat dan tidak jatuh apabila downline kita naik ranking. Sekian saja, itulah perkongsian saya mengenai overriding. Untuk lebih faham ataupun kurang jelas mengenai apa yang saya explain ini, boleh PM saya, FB saya Tahir Jannah, WhatsApp saya 019 8417520. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya.